Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Andai patah sayap Raja Wali, bertongkat jua saya kemari. Bukan kerana ingin bermimpi, tetapi untuk membawa kalian menyelami mauduk syarahan saya yang berbunyi Al-Quran dihayati, masyarakat terpuji. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, barisan panel hakim yang arif lagi bijaksana, yang memikul tonggak keadilannya, guru-guru, rakan-rakan dan hadirin yang penuh berwisi, dekat di hati. Sebelum lancang menuju ke muara, sebelum lidah petah berkata-kata, izinkan saya memberi penerangan tentang tajuk syarahan saya pada hari yang mulia ini. Terciptanya cogan kata Al-Quran dihayati, masyarakat terpuji adalah untuk memberi kesedaran bahawa sebaik-baik landasan hidup untuk membentuk masyarakat yang bertamadun ialah kitab suci Allah Al-Quran. Isi kandungannya mengandungi peraturan dan undang-undang yang dinamakan syariat Islam, iaitu cara hidup yang syumul bagi segenap masyarakat. Al-Quran merupakan mukjizat terbesar bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayatnya memberi sejuta makna dan rahsia kepada umat Islam. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, Al-Quran membawa maksud kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi panduan hidup manusia. Masyarakat pula membawa maksud kumpulan manusia yang hidup bersama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara tertentu. Seterusnya, terpuji membawa maksud sangat baik dan termasyhur kebaikannya. Seperti hadis riwayat Imam Malik yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab suci Allah Al-Quran dan sunnah nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persoalannya, apakah kepentingan Al-Quran sehingga mampu melahirkan masyarakat yang terpuji? Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, wacana fikrah yang pertama, penghayatan Al-Quran mampu mewujudkan sistem ekonomi yang licin dan stabil. Sudah terang lagi bersuluh bahawa Islam amat menggalakkan kegiatan ekonomi yang dijalankan mengikut lunas-lunas yang digariskan oleh syariat Islam untuk membentuk masyarakat yang terpuji. Prinsip ekonomi Islam yang bukan sahaja adil kepada semua peringkat rakyat, malah membawa kemakmuran oleh kerana Islam memastikan harta tidak berlegar dalam kalangan yang berharta semata-mata. Seperti firman Allah yang bermaksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan atau ambil harta di kalangan kamu dengan cara yang batil, iaitu tidak betul, melainkan hendaklah dengan jual beli yang dipersetujui antara kamu. Surah An-Nisa ayat 29. Oleh itu, Al-Quranlah sebaik penghayatan supaya dapat mewujudkan sistem ekonomi yang berkesan. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, kata kunci saya yang seterusnya melalui penghayatan Al-Quran, wujudnya hubungan kemasyarakatan yang erat dan kukuh. Kehidupan bermasyarakat dalam kalangan manusia dijelaskan oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, orang mukmin itu dengan mukmin yang lain adalah laksana satu bangunan, bahagian yang satu menguatkan bahagian yang lain. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jelaslah bahawa masyarakat yang terpuji adalah masyarakat yang sentiasa menjaga hubungan baik dengan orang di sekeliling mereka. Rasulullah juga mampu menyatukan bangsa Muhajirin dan Ansar suatu ketika dahulu kerana baginda berpandukan mukjizat terbesarnya, iaitu Al-Quran. Oleh itu, penghayatan Al-Quran dalam kalangan masyarakat mampu mewujudkan hubungan silaturahim yang erat dalam kalangan masyarakat. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, wacana ilmu yang terakhir
penghayatan Al-Quran dapat melahirkan masyarakat yang berilmu. Islam amat menitik beratkan soal ilmu pengetahuan sehinggalah wahyu pertama yang diturunkan adalah berkaitan dengan menuntut ilmu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat diriwayatkan oleh Muslim. Pelbagai bidang keilmuan juga telah terkandung di dalam Al-Quran seperti bidang kimia, fizik, astronomi dan biologi yang dapat melahirkan masyarakat yang terpuji. Di samping itu, penguasaan ilmu akan melahirkan manusia yang bertakwa, bertindak dengan rasional, benar dalam tindakan dan tidak melakukan perbuatan yang menyimpang daripada kehendak syariat. Oleh itu, Al-Quranlah sebaik-baik pegangan hidup agar kita tidak terpesong dengan arus kesesatan yang semakin meluas. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, setelah frasa demi frasa, hujah demi hujah yang telah saya kupaskan, maka dapatlah saya menutup rumusan bahawa apabila Al-Quran dihayati dengan sebaiknya, maka lahirlah masyarakat yang terpuji daripada pelbagai aspek. Cuba hadirin bayangkan, apakah yang akan terjadi sekiranya masyarakat mengabaikan Al-Quran sebagai pegangan hidup? Sudah pasti masyarakat yang terpuji tidak akan wujud. Lebih-lebih lagi dalam era globalisasi ini yang hanya memandang enteng terhadap pentingnya Al-Quran. Dengan kesempatan ini, saya menyeru semua warga dewan celikkan mata, bukakan minda agar kita dapat menerjah lebih jauh dari yang biasa. Jika tidak kita, siapa lagi? Konklusinya, marilah kita menjadi masyarakat yang cinta akan Al-Quran agar dapat diikuti oleh generasi yang akan datang. Kerana Al-Quran dihayati, masyarakat terpuji. Bersimpuh termenung dibaluti resah, resah menunggu kepulangan rakan. Bukan hati ingin berpisah, tetapi takdir yang memutuskan. Saya akhiri syarahan saya dengan lafaz wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.